Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Dan salam sejahtera yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, yang amat berhormat Menteri Besar, ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua jabatan, para pemerhati, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya sebenarnya Datuk Yang di-Pertua nak sambung je sahabat-sahabat tu. Mana yang dia tertinggal dan mungkin nak ulang balik. Ada beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian. Kalau boleh tak berlapik poin yang sama dah. Dan sama jugalah, saya juga bukan bermakna apa yang saya sebut ini adalah untuk membangkang ataupun nak memperlekehkan tentang bajet ini, tetapi asasnya adalah untuk kita sama-sama memberikan maklum balas demi kepentingan rakyat kita. Jadi di kesempatan yang terhad ini saya nak merakamkan setinggi ucapan terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk membuat perbahasan dalam bajet 2021. Ada dua perkara yang ingin saya sentuh, iaitu yang pertama ialah dapatan dan maklum balas mengenai bajet 2021, dan perkara yang kedua ialah beberapa cadangan. Saya pergi kepada yang pertama ialah berkait dengan dapatan dan pandangan. Pertama sekali saya secara peribadi nak mengucapkan tahniah kepada kerajaan negeri dan kepada Yang Amat Berhormat Ru Rendang atas pembentangan bajet 2021 kemarin. Tahniah dan terima kasih juga kepada semua pegawai dan kaki tangan kerajaan yang terlibat. Saya melihat secara keseluruhan berkait dengan bajet yang dibentangkan dan juga layang infografik. Dan saya melihat bahawa sesungguhnya bajet kali ini syarat dengan 146 inisiatif tertentu, dan saya melihat ada beberapa kelemahan yang saya kira sangat asas dan perlu kita sama-sama beri pandangan untuk kita perbaiki untuk lebih murnikan. Malah saya tidak dapat elak daripada memikirkan bahawa bajet kali ini tidak dirangka dengan terperinci berbanding tahun lepas. Kerana tahun lepas kita melihat bahawa bajet tahun lepas adalah melalui proses pemikiran ataupun dengan izin thought process, kerana tahun hadapan kita lebih mencabar berbanding dengan tahun ini, dan kita perlu mengambil kira keadaan ekonomi rakyat atau dengan izin people's economy yang terjejah teruk akibat pandemik COVID-19 yang disebut oleh rakan-rakan saya yang tadi. Isu pertama ialah saya melihat bahawa tema yang digunakan tu ada nampak lebih kurang dengan yang dibuat atau plan ekonomi Kerajaan Pakatan Harapan di bawah Tun Mahathir yang dahulu, iaitu wawasan kemakmuran bersama. Tetapi apabila saya melihat bahawa tema yang digunakan ini tidak mendakap permasalahan sebenar, malah menyebabkan strategi dan keutamaan bajet juga tidak tepat. Sekarang ini kita melihat bahawa rakyat kita berhadapan dengan masalah akibat isu COVID-19. Justru bukan sustainability of prosperity ataupun dengan lebih tepat kelestarian kesejahteraan. Sebaliknya rakyat nak tahu apakah suntikan dan inisiatif baru oleh kerajaan negeri dalam menyelesaikan permasalahan baru yang timbul daripada COVID-19 ini. Jadi saya melihat bahawa strategi dan fokus bajet yang digunakan pada tahun ini adalah lebih kurang seperti mana yang disebut oleh rakan saya daripada Telemon tadi, maknanya tidak banyak perbezaan, kerana tahun depan ni kita nak pergi berperang, bukannya kita nak pergi melancong. Jadi kerana itu saya melihat perlu kita lebih beri penekanan kepada isu utama kita, iaitu pandemik COVID-19 ini. Isu kedua Datuk Yang di-Pertua ialah berkait dengan tema kelestarian ataupun dengan izin sustainability, yang bermaksud ada perancangan jangka panjang. Soalan ini seperti mana yang saya sebut sebelum ini, saya tak berapa nampak apakah
perancangan kerajaan negeri untuk kelestarian ekonomi negeri Terengganu untuk jangka masa yang panjang. Jadi saya perlu melihat supaya perkara ini kita dapat ambil seperti mana yang pernah kerajaan negeri sebelum ini mewujudkan Menti, di mana dalam Menti melalui makma transformasi ekonomi negeri kita hasilkan 18 dengan izin Entry Point Project atau EPP dan 71 projek lintis. Dan ini telah diterangkan oleh Wakil Bukit Tunggal tadi, saya ucapkan terima kasih. Dan isu yang ketiga ialah kita perlu akur dan terima bahawa isunya adalah berkait dengan penurunan hasil kita sebanyak 25%. Jadi kerana itu maka keutamaan kita gunakan sepenuhnya peruntukan ini adalah kepada isu utama kita dan kita mengelakkan dari segi pertindihan. Jadi saya juga melihatlah beberapa bajet yang di sini yang boleh kita salurkan kepada jabatan-jabatan yang lain seperti mana dalam peruntukan yang kita sediakan ini macam aktiviti-aktiviti dakwah di setiap dong dengan peruntukan yang besar, saya nampak itu hampir 4 juta, termasuk hampir 1 juta untuk latihan buat imam dan bilal. Saya nak cadangkan biarlah pegawai kita di Jabatan Hak Agama Terengganu menguruskan hal-hal dakwah ini supaya tidak berlaku pertindanan. Dan bajet kita dapat kurangkan dengan tidak cara langsung, kita dapat menggunakan bajet ini untuk perkara-perkara yang lain. Saya juga melihat dari segi perbelanjaan khusus, hampir 4 juta untuk meningkatkan tahap integriti pejabat awam melalui DD dengan modul yang dirangka khusus. 4 juta ni Datuk Yang Dipertua bukannya sedikit. Sedangkan saya melihat bahawa kita sudah ada pihak SPRM dan Institut Integriti Malaysia yang boleh kita gunakan secara perkongsian dan bersama untuk melaksanakan program ini. Jadi maka 9 juta daripada peruntukan yang saya sebut tadi boleh kita gunakan untuk tambah peruntukan kepada insentif khas COVID-19 supaya lebih ramai rakyat Terengganu akan mendapat manfaatnya. Dan seterusnya ialah isu yang keempat, ialah sejauh mana impak bajet yang jauh lebih besar tahun lepas terhadap ekonomi rakyat, sebab kita tengok bahawa bajet tahun lepas lebih besar tetapi kita tak nampak satu impak yang besar berlaku, dan saya bimbang dengan pengurangan bajet tahun hadapan, maka sudah pasti bahawa hasil yang kita perolehi pun tidak akan dapat sebaik yang kita dapat pada tahun ini. Jadi dan akhir sekali isu yang kelima, saya nampak kita perlu gunakan juga peranan GLC dan syarikat-syarikat di bawah kerajaan negeri untuk menampung ataupun untuk menyumbang perbelanjaan bagi program-program yang disebut dalam bajet kita. Antaranya Anugerah Media Negeri Terengganu, saya nampak ini elok kalau dapat GLC yang sponsor dengan izin. Festival Songket, Batik dan Tembaga 250,000. Mungkin ada di antara GLC kita yang dapat menyumbang 2 orang atlet kelahiran Terengganu yang berjaya melayakkan ke Tamasya Sukan Olimpik Tokyo 2020, 200,000. Mungkin GLC kita boleh menampung perbelanjaan ini. Insentif Terengganu Go Green dan 3R sebanyak 200,000. Mungkin ada di antara GLC kita yang boleh digunakan untuk memberi sumbangan. Gatih Terengganu 700,000. Mungkin kita boleh gunakan GLC kita, dan dengan tidak cara langsung peruntukan lebihan ini kita boleh gunakan untuk kebajikan rakyat kita yang lain. Dan akhir sekali saya nak beri 5 cadangan. Kalau boleh dipertimbangkan, sebab masa tak mengizinkan, saya kena baca cepat. Pertama, tambah nilai bantuan one-off, dicadangkan 200 untuk 48,200 isi rumah, elok kalau ditambah menjadi RM400. Kedua, pemberian bantuan one-off kepada mahasiswa dan mahasiswi anak Terengganu. Saya cadangkan kerajaan negeri dapat mempertimbangkan bantuan off sebanyak 300 kepada setiap mahasiswa dan mahasiswi Terengganu
melibatkan 40,000 orang pelajar dengan menelan belanja 12 juta, kerana kita tahu bahawa keadaan pelajar sekarang kita ini agak bermasalah kerana mereka menghadapi pembelajaran secara online. Yang ketiga, voucher atau rebate untuk pelanggan hotel atau homestay yang berdaftar. Bagi merancangkan pelancongan Negeri Terengganu, saya cadangkan pemberian voucher atau rebate sebanyak RM50 kepada pelanggan hotel atau homestay yang berdaftar untuk tempoh 3 bulan pertama tahun 2021 atau selang sebulan selama 3 bulan. Dari tidak secara langsung akan merancangkan lagi industri pelancongan kita. Yang keempat, seperti mana sahabat saya Wakil Telemon, moratorium selama 3 bulan untuk jenis bayaran balik termasuk sewa rumah dan sebagainya. Dan akhir sekali, saya juga nak mencadangkan Datuk Yang di-Pertua, mari kita sama-sama ahli Dewan Undangan Negeri Terengganu untuk kita sama-sama memperlihatkan perjuangan kita dalam menghadapi pandemik COVID ini. Saya cadangkan di sini pemotongan gaji dan allowance sebanyak 10% ke atas semua ahli Dewan Undangan Negeri Terengganu selama 3 bulan dan hasil kutipan dimasukkan ke dalam satu tabung untuk kegunaan frontliners daripada Kementerian Kesihatan, Polis, Tentera, Rela dan umpamanya. Jadi saya minta supaya saya cadangkan di sini yang berhormat biasa 10%, Esko 15% dan Menteri Besar 20% sebab dia gaji besar orang. Sekali dengan Datuk Speaker lah. Supaya ini menunjukkan komitmen kita dalam kita bersama-sama nak menangani isu COVID-19 ini. Saya rasa itu saja. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Wakil Ismail Takir.